Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar atau kama qala Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan taufik daripadanya kita dapat bersama-sama pada malam ini mendirikan solat fardu maghrib secara berjemaah, dapat berzikir, dapat berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua itu adalah rahmat dan hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebelum saya teruskan kuliah kita pada malam ni, eloklah juga saya memperkenalkan diri saya kepada tuan-tuan sebab ini kali pertama saya sampai ke sini. Nama saya Muhammad Masri bin Muhammad Ramli. Muhammad Masri bin Muhammad Ramli, berasal dari Alur Gajah, Melaka. Pendidikan saya kini saya sedang belajar di Universiti Islam Antarabangsa dalam pengkhususan dalam bidang Quran dan As-Sunnah di peringkat PhD, di peringkat Doktor Falsafah lah. Master saya juga dalam bidang yang sama, khususnya dalam bidang hadis. Jadi itulah serba sedikit berkaitan dengan ta'aruf lah tentang diri saya, dan saya pun tak naklah bercakap panjang tentang diri saya. Jadi insya-Allah tuan-tuan, malam ni seperti tajuk yang telah disebutkan oleh tuan pengerusi majlis tadi, bahawa tajuk kita ialah berkaitan orang-orang yang didoakan oleh malaikat. Orang-orang yang didoakan oleh malaikat. Dan saya mengambil daripada buku seorang ulama, Dr. Fadl Ilahi, yang mana beliau mengumpulkan senarai siapakah orang-orang yang didoakan oleh malaikat dan siapa pula orang-orang yang dilaknat oleh malaikat. Cuma ada ramailah, ada banyak. Jadi insya-Allah kita tengoklah malam ini sekadar sampai mana kita dapat berkongsi, dan jika diizinkan Allah di masa hadapan kita akan sambung lagi. Kita akan tambah lagi senarai orang-orang yang didoakan oleh malaikat. Jadi tuan-tuan, sebelum kita masuk kepada siapakah orang-orang yang didoakan oleh malaikat, salah satu prinsip akidah Ahlussunnah wal Jamaah ialah kita beriman kepada perkara-perkara gaib. Kita beriman tentang perkara-perkara gaib. Seperti dalam surah Al-Baqarah, "Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib." Al-Quran ini petunjuk untuk orang-orang yang bertakwa. Siapa orang-orang bertakwa? Alladzina yu'minuna bil ghaib, salah satu ciri dia, iaitu orang-orang yang beriman kepada perkara-perkara gaib. Apabila kita berbicara tentang perkara gaib, apa dia perkara gaib ini? Iaitu perkara yang kita tak nampak. Seperti syurga, seperti neraka, seperti malaikat, jin. Jadi sangat penting kita faham bila kita bercakap tentang perkara gaib. Kadang-kadang dalam masyarakat kita bila cakap tentang gaib je, pasal jin, pasal hantu. Gaib je benda-benda macam tu. Sedangkan bila kita berbincang tentang perkara gaib, termasuklah di dalamnya keimanan kepada malaikat, yang mana merupakan salah satu daripada rukun iman. Begitu juga antara perkara gaib lah perkara-perkara yang akan berlaku di masa hadapan yang dikhabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran, dalam As-Sunnah. Jadi perkara-perkara gaib ini
hanya dapat diketahui melalui jalan wahyu daripada Al-Quran dan hadis. Jadi malaikat ni tuan-tuan, dia adalah makhluk yang berbeza keadaannya daripada kita. Dalam hadis yang sahih riwayat Imam Muslim, Nabi SAW sebut, khuliqatil malaikatu min nur. Malaikat-malaikat ini diciptakan daripada cahaya. Wa khuliqal jan min marijim min nar. Wa khuliqal jannu. Diciptakan pula jin-jin ini daripada api yang menyala-nyala. Wa khuliqa Adam mimma wusifa lakum. Dan Adam pula diciptakan daripada dengan apa yang kamu semua disifati. Dan kalau kita lihat dalam riwayat-riwayat lain, hadis-hadis yang lain, Nabi Adam AS diciptakan daripada tanah. Allah Subhanahu Wa Taala kumpulkan tanah yang pelbagai warna, diciptakan Nabi Adam AS. Dan malaikat ini tuan-tuan, dia adalah makhluk. Kenapa kita nak kenal malaikat dulu? Sebab kita nak, bila kita nak harapkan malaikat doakan kita ni, kita nak kenal lah kenapa kita nak tahu, nak sangat malaikat doakan kita. Jadi kita kenal lah malaikat tu. Kata Allah dalam surah Fussilat ayat 38. فَالَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ. Maka mereka ini, iaitu para malaikat yang berada di sisi Tuhan kamu, yusabbihuna lahu bil-laili wan-nahar. Mereka ini bertasbih, memuji Allah Subhanahu Wa Taala siang dan malam. Wa hum la yas'amun. Mereka tak jemu-jemu. Maksud malaikat ni makhluk Allah yang sentiasa bertasbih, berzikir, memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam hadis yang sahih riwayat Imam Al-Bukhari, Nabi SAW sebut, Hadzal baitul ma'mur. Ini adalah baitul ma'mur. Yusalli fihi kulla yaumin 70,000 malak. Ini adalah baitul ma'mur, di dalamnya ada 70,000 malaikat. Yang mana apa kerja malaikat ini? Yusalli fihi kulla yaum. Malaikat-malaikat ini, 70,000 malaikat ini setiap hari mendirikan solat di dalam baitul ma'mur itu. Jadi banyak, malaikat banyak. Dan mereka sentiasa mentaati Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam surah Al-Anbiya ayat 26 kata Allah Subhanahu Wa Taala tentang malaikat ini. Bal ibadum mukramun. Malaikat itu adalah hamba-hamba mukramun yang dimuliakan. La yasbiqunahu bil qawli wa hum bi amrihi ya'malun. Mereka itu tidak pernah mendahului Allah Subhanahu Wa Taala dengan perkataan mereka. Maksudnya mereka tak pernah nak memandai-mandai. Wa hum bi amrihi ya'malun. Dan mereka itu dengan perintah-perintah Allah Subhanahu Wa Taala mereka akan laksanakan. Jadi mereka adalah makhluk yang sentiasa taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka taat kepada Allah setiap waktu. Mereka tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah hikmah dihantarkan Rasul kepada manusia adalah daripada kalangan manusia juga. Sebab kalau dihantar malaikat menjadi utusan untuk mengajarkan manusia agamanya sebagai Rasul, maka pasti manusia akan mempunyai alasan untuk tidak taat. Kerana mereka kata itu malaikat. Kami ni manusia, malaikat tak sama. Mereka memang sentiasa taat pada Allah. Jadi dihantarkan Rasul yang sama seperti kita. Jadi tuan-tuan, kita nak terus masuk dalam topik kita. Siapakah orang yang pertama? Dalam senarai ini, orang yang pertama didoakan oleh malaikat, iaitu orang yang tidur malam dalam keadaan suci. Jadi tuan-tuan, kalau kita nak dapatkan doa malaikat, nak didoakan oleh malaikat, malam ni kita usahakan kita tidur dalam keadaan suci. Apa dalil dia tuan-tuan? Imam At-Tabrani meriwayatkan sebuah hadis yang hasan dalam Al-Mu'jam Al-Kabir. An Ibn Umar radhiyallahu anhuma, daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tahhiru hadhihi al-ajsad
bersihkanlah, sucikanlah tubuh-tubuh kalian. Tahharakumullah, nescaya Allah Subhanahu wa taala akan membersihkan kalian. Fa innahu laisa 'abdun yabitu tahiran, tidaklah sesungguhnya tidaklah ada seorang hamba dia tidur pada waktu malam dalam keadaan suci, illa bata ma'ahu malak fi syi'arih, melainkan akan ada satu malaikat yang bermalam bersamanya di dalam pakaian dia. Fi syi'arih. Syiar ni kata Imam Al-Munziri bermaksud apa-apa yang ada pada badan, yang melekat pada badan, macam pakaian kita dan semisalnya. Nak menunjukkan bahawa sesiapa yang tidur dalam keadaan suci, maka malaikat sentiasa ada dengan dia, dekat sangat dengan dia. Sebab tu Nabi SAW sebut fi syi'arih, dalam pakaian dia, nak menunjukkan sangat dekat malaikat tu dengan orang yang tidur dalam keadaan suci. La yanqalibu sa'atan minal lail, tidaklah orang itu membalikkan badan dia atau menggerakkan badan dia pada satu masa ketika malam, ketika tidur itu, illa qal, melainkan malaikat itu akan kata, Allahumma ighfir li 'abdik, ya Allah, ampunilah hamba-Mu ini, fa innahu bata tahira, sesungguhnya dia ini tidur dalam keadaan suci. Jadi malaikat, apabila kita tidur dalam keadaan suci, malaikat akan doakan, ya Allah, ampuni hamba-Mu ini. Sebab apa? Sebab dia, kata malaikat, sesungguhnya dia tidur dalam keadaan suci. Dalam riwayat Ibn Hibban pula, kata Nabi SAW, man bata tahira, bata fi syi'arihi malak. Sesiapa yang tidur dalam keadaan suci, maka malaikat juga akan bermalam bersamanya dalam pakaiannya. Falam yastayqis illa qala al-malak, tidaklah dia bangun daripada tidur, melainkan malaikat akan berdoa, Allahumma ighfir li 'abdika fulan, ya Allah, ampunilah hamba-Mu ini si fulan, fa innahu bata tahira, sesungguhnya dia tidur dalam keadaan suci. Jadi tuan-tuan, daripada hadis ni kita dapat beberapa perkara. Pertama, orang yang tidur dalam keadaan suci, malaikat akan sentiasa bersama dengannya sepanjang malam tersebut. Dia bangun je, malaikat akan doa, ya Allah, ampuni orang ni. Tuan-tuan, nak tak kita doa malaikat? Malaikat ni tuan-tuan, kita dah baca tadi pada mukadimah tadi, dia adalah hamba yang Allah Subhanahu wa taala kata ibadum mukramun, hamba-hamba yang dimuliakan. Kita tak payah sebelum tidur pergi doa, minta, ya malaikat tolonglah doa aku, tak payah. Bila kita belajar tentang orang yang didoakan oleh malaikat, tak perlu balik ni kita nak pergi seru malaikat pula, wahai malaikat tolong doakan aku, tak payah. Kita buat apa yang disebutkan oleh Nabi SAW, bahawa kalau kita buat perkara ini, nescaya malaikat akan mendoakan kita. Macam mana? Ada huraian ada lepas ni. Tidur dalam keadaan suci tu macam mana? Jadi tuan-tuan, kalau lah fadilat dia sekadar malaikat bersama dengan kita, itu pun dah cukup hebat dah. Ini bukan sekadar bersama, dia doakan kita. Kita lihat pula sebuah riwayat yang lain daripada Muaz bin Jabal yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud. Hadis ini isnadnya sahih. Ma min muslimin yabitu ala dhikrin tahira, tidaklah seorang muslim, seorang Islam itu yabit ni kalau kita haji kan ada mabit kan, maksud bermalam, tidur pada waktu malam lah maksudnya. Tidaklah seorang muslim itu tidur pada waktu malam dalam keadaan dia dah berzikir. Jadi tuan-tuan ingat, malam ni sebelum tidur jangan terus tidur. Bacalah doa-doa yang diajar oleh Nabi SAW. Bismikallahumma amutu wa ahya. Baca doa 3 kul, kan tuan-tuan tahu baca doa 3 kul. Setiap surah tu 3 kali. Lepas tu sapu badan kita. Baca ayat kursi. Tasbih yang diajarkan oleh Nabi SAW kepada Fatimah. Tasbih 33 kali. Tahmid 33 kali. Lepas tu takbir 34 kali.
Kata Nabi SAW, tidaklah seorang Muslim bermalam dalam keadaan berzikir kepada Allah dan suci. Fayata'aru minal lail. Lalu dia bangun pada satu malam. Fayas'alullaha khairan minad dunya wal akhirah. Lalu bila dia terjaga pada waktu malam tu, dia fayas'alullah, dia pun minta dekat Allah kebaikan di dunia dan akhirat. Illa a'tahu iyyah, melainkan pasti Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan permintaannya. Jadi tuan-tuan, tidur dalam keadaan suci ni bukan sekadar didoakan oleh malaikat. Bila kita tidur dalam keadaan suci, lepas tu kita terjaga, lepas tu kita doa kepada Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi SAW, bila dia minta ke Allah kebaikan di dunia dan akhirat, pasti Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada dia. Jadi malaikat doakan kita dan kita doa pun mustajab. Tuan-tuan, kita ni banyak hajat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah bagi satu sebab untuk doa kita mustajab yang mudah. Sebelum tidur tu kita ambil wudu. Kita lihat pula hadis yang lain daripada Al-Bara' bin Azib. Nabi SAW bersabda, "Idza ataita madja'aka fatawadda wudu'aka lis-salah." Apabila kamu pergi ke tempat tidur, hendaklah kamu berwudu seperti wuduknya engkau untuk solat. Summa taji' ala shikkikal ayman. Kemudian berbaringlah kamu ke atas sisi kanan kamu. Summa qul, kemudian kamu bacalah, Allahumma aslamtu wajhi ilaik. Ya Allah, aku hadapkan wajahku kepadamu. Wa fawwadtu amri ilaik. Aku serahkan urusanku kepadamu. Wa alja'tu zahri ilaik. Aku sandarkan diriku kepadamu. Raghbatan wa rahbatan ilaik. Dalam keadaan aku mengharap dan takut kepadamu. La malja'a wa la manja minka illa ilaik. Tidak ada tempat berlindung dan menyelamatkan diri daripada engkau melainkan kepada engkau sendiri. Allahumma amantu bi kitabika allazi anzalta. Ya Allah, aku beriman dengan kitab yang engkau turunkan. Wa bi nabiyyika allazi arsalta. Dan dengan nabi yang engkau utuskan. Kata Nabi SAW, sesiapa yang tidur, dia berwuduk, lepas tu dia baca doa ini. Tuan-tuan, kalau tak ingat doa ni panjang, bolehlah cari kitab Hisnul Muslim, doa sebelum tidur, daripada Al-Bara' bin Azib. Kata Nabi SAW, seandainya engkau mati pada malam tersebut, engkau akan mati dalam keadaan fitrah. Kata Nabi SAW, kalau kita tidur dalam keadaan berwuduk dan kita baca doa ini dan kita jadikan doa ini perkataan terakhir kita sebelum tidur, kata Nabi SAW, fa in mutta min lailatik fa anta 'alal fitrah. Kalau kau mati malam tu, kau mati dalam keadaan fitrah, maka jadikanlah ia sebagai akhir perkataan engkau. Jadi tuan-tuan, nampak tak macam mana kita bersuci sebelum tidur ni, kita dapat doa malaikat, doa kita mustajab. Dan kalau kita tambah pula dengan baca doa daripada Al-Bara' bin Azib ni, kalau ditakdirkan kita mati malam ni lepas kita buat semua ni, kata Nabi SAW, kita akan mati dalam keadaan fitrah. Fitrah tu apa tuan-tuan? Islam. Kata Nabi SAW, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap anak yang dilahirkan itu, mereka dilahirkan dalam keadaan fitrah. Kita semua tuan-tuan berharap agar kita mati dalam keadaan Islam. Dan Nabi SAW dah ajar kita macam mana. Salah satu caranya, kita berwuduk, baca doa ni, dan ditakdirkan mati, semoga kita mati dalam fitrah. Jadi macam mana? Apa maksud bersuci sebelum tidur ni? Kita lihat beberapa hadis yang berkaitan. Daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, bahawa ayahnya Umar Al-Khattab bertanya kepada Nabi SAW, ayarqudu ahaduna wa huwa junub? Umar tanya kat Nabi SAW, bolehkah salah seorang daripada kami ni, dia tidur dalam keadaan berjunub? Maksudnya lepas dia bersama dengan isteri dia, dia tak mandi wajib dulu, dia terus tidur. Boleh atau tidak?
Maka kata Nabi SAW, na'am. Nabi SAW kata, boleh. Iza tawadda'a ahadukum falyarkud wa huwa junub. Boleh. Jika salah seorang kamu dalam keadaan junub, hendaklah dia berwuduk, lalu dia tidur. Hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim. Maksudnya bukanlah syarat nak tidur dalam keadaan suci ni. Kalau sepasang suami isteri dia bersama, maka lepas tu terus mandi wajib. Jadi boleh dia nak dapatkan fadilat tidur dalam keadaan suci tu, dia berwuduk je dulu. Dia berwuduk je dahulu. Daripada Aisyah radhiyallahu anha dia berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, iza arada ayyanam wa huwa junub, apabila Nabi SAW nak tidur dalam keadaan junub, ghasala farjahu, dia akan membasuh kemaluannya, wa tawaddaa lis-salah, dia akan berwuduk sebagaimana dia wuduk untuk solat. Dan Aisyah pernah ditanya oleh Abdullah bin Abu Qais tentang Nabi SAW, kaifa kana yasna'u fil janabah. Abdullah bin Abu Qais tanya ke Aisyah, apa yang Nabi SAW lakukan? Bagaimana Nabi SAW lakukan apabila baginda dalam keadaan junub? Akana yaghtasilu qabla ayyanam am yanamu qabla ayyaghtasil? Dia tanya, adakah Nabi SAW akan mandi wajib sebelum tidur, ataupun baginda SAW akan tidur sebelum mandi wajib? Maka kata Aisyah radhiyallahu anha, kullu dhalika qad kana yaf'al. Semua ni Nabi SAW pernah buat. Semua ni Nabi SAW pernah buat. Rubbama ightasala fanama. Boleh jadi ada satu waktu Nabi SAW mandi dulu, mandi wajib dulu, kemudian baru tidur. Wa rubbama tawadda'a fanama. Dan boleh jadi pada waktu lain pula Nabi SAW tak mandi wajib. Nabi SAW hanya ambil wuduk, kemudian tidur. Lalu kata Abdullah bin Abu Qais, alhamdulillah, segala puji bagi Allah, allazi ja'ala fil amri sa'ah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan dalam urusannya ada keluasan. Jadi menjawab soalan tuan tadi, bagaimana maksud bersuci sebelum tidur? Maksudnya kita tidur dalam keadaan paling kurang dalam keadaan berwuduk. Dalam keadaan berwuduk. Mungkin orang tanya, ustaz macam mana? Tengah tidur kan mungkin terkentut lah. Oh, kita tidur sebelah isteri terpegang pula, tak sengaja batal. Yang itu tak ada kaitan lah waktu kita tengah tidur apa yang berlaku, terbatal ke apa. Yang penting sebelum tidur tu, kita ambil wuduk. Apa yang berlaku dalam tidur tu kita tak sedar. Terbatal ke apa itu tak ada masalah. Yang penting waktu tidur tu kita tidur dalam keadaan suci. Jadi kata Imam An-Nawawi rahimahullah dalam syarah Sahih Muslim, daripada kesemua hadis-hadis yang disebutkan ini menunjukkan dibenarkan untuk orang yang dalam keadaan junub untuk tidur, makan, minum dan mengulangi jima' sebelum dia mandi. Semua ni dibenarkan secara sepakat para ulama. Dari hadis-hadis ni juga para ulama sepakat menunjukkan bahawa badan orang yang dalam keadaan berhadas besar itu, peluh dia adalah suci, bukan najis. Cuma menunjukkan digalakkan, disunatkan. Majoriti ulama menyatakan bahawa disunatkan untuk berwuduk. Bukan sekadar untuk tidur saja. Jadi para ulama mengatakan bahawa bila seseorang tu dalam keadaan junub, kalau dia nak makan dan semisalnya pun digalakkan untuk dia berwuduk kalau dia tak nak mandi wajib lagi. Jadi sebab pertama mendapat doa para malaikat, tidur dalam keadaan suci. Paling kurang berwuduk. Kita masuk kelompok yang kedua. Kita tu dapat yang pertama tadi, orang yang tidur dalam keadaan suci, mendapat doa malaikat. Malaikat akan doakan, ya Allah ampuni fulan. Kita ni tuan-tuan, 24 jam kita sehari ni, kita tak tahu kadang-kadang dosa kita apa. Tapi malaikat doakan. Kita ni, kata Nabi SAW, kullu bani Adam khata'un. Setiap anak Adam ni berdosa. Maksudnya kita semua ni tak terlepas daripada dosa. Wa khairul khata'in tawwabun. Dan sebaik-baik orang yang berdosa ialah orang yang bertaubat. Dan Allah bagi satu peluang untuk kita dapat keampunan. Didoakan oleh satu makhluk yang mulia. Didoakan keampunan untuk kita, iaitu kita bersuci sebelum tidur. Yang kedua, malaikat akan mendoakan orang yang duduk menunggu solat. Nanti insyaAllah kita akan baca hadis-hadisnya. Dan kita akan tengok juga huraian para ulama apa maksud menunggu solat tu. Apa maksud menunggu solat?
Dalam Sahih Muslim daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ahadukum ma qa'ada yantaziru as-salah fi salatin ma lam yuhdis." Tidaklah seseorang di antara kamu ini duduk menunggu solat dalam keadaan dia suci, ma lam yuhdis, dalam keadaan suci. Tad'u lahul malaikah. Malaikat pasti akan mendoakan dia. Kata Nabi SAW, orang yang duduk menunggu solat dalam keadaan suci. Jadi tuan-tuan nak dapat doa malaikat, kita tunggu waktu solat dalam keadaan suci. Maksudnya kita bersedia untuk solat. Contoh, Zuhur pukul 1.20 misalnya. Kalau kita hari kerja kan, tapi rehat pukul 1. Lepas dah makan-makan tu, makan tengah hari, cepat pergi surau ke apa, ambil wuduk semua. Jangan duduk lepak-lepak je, ambil wuduk. Duduk, tunggu masuk waktu. Jadi sepanjang kita duduk tu, malaikat akan mendoakan kita, Allahumma ghfir lahu. Ya Allah ampuni dia. Allahumma arhamhu. Ya Allah rahmati dia. Jadi begitu juga perempuan, kalau ibu-ibu kat belakang sana kat rumah, kalau dah habis masak semua, dah makan tengah hari, tengok Zuhur 1.30, pukul 12.30, 12.45 dah settle lah. Lagi awal kita bersedia tunggu solat, maka lagi lamalah tempoh malaikat mendoakan kita tu. Dengan syarat kita duduk tunggu solat tu dalam keadaan kita bersuci. Ambil wuduk, duduk. Orang yang menunggu solat ni tuan-tuan, dalam hadis Nabi SAW menyatakan dia seolah-olah dalam keadaan solat. Dalam keadaan solat. Tak buat apa pun, ambil wuduk, duduk tunggu solat. Dapat pahala dan malaikat doakan keampunan dan rahmat untuk kita. Imam Abdullah bin Mubarak meriwayatkan daripada Atha bin Sa'id, dia menyatakan bahawa kami pernah jumpa, ni kisah ulama salaf. Kami pernah pergi kepada Abu Abdurrahman As-Sulami, iaitu Abdullah bin Hubaib, yang mana dia disebutkan dalam riwayat ni dia menunggu kematiannya di masjid. Maksudnya mungkin dia dah tua ke, dia sakit, jadi dia duduk masjid, dia tunggu untuk dia mati kat masjid je. Lalu orang yang jumpa dengan Abdullah bin Hubaib ni kata, alangkah baiknya kalau kau pergi pindah tempat lain ke tempat yang lebih selesa lah. Yelah mungkin dia sakit ke apa, tapi dia duduk kat masjid. Dia orang cadangkan pergi tempat yang lagi selesa, yang untuk berehat dan semisalnya. Lalu Abdullah bin Hubaib ni jawab, dia kata, ada orang pernah meriwayatkan kepada dia bahawa Nabi SAW bersabda. Hadis ni ada dalam Sahih Al-Bukhari. La yazalul abdu fi salatin ma kana fil masjid. Kata Nabi SAW, seorang hamba itu sentiasa dalam keadaan solat. Ma kana fil masjid yantazirus salah. Seseorang tu sentiasa dalam keadaan solat selagi mana dia berada di masjid menunggu solat. Malam yuhdith, selagi mana dia tidak berhadas. Jadi kata Nabi SAW, orang yang menunggu solat, dia macam orang yang tengah solat. Jadi sebab itu, orang ini dia berusaha juga nak duduk kat masjid, nak tunggu waktu solat. Saya dia tahu, mungkin dia tahu usia dia dah tua, dia rasa tempoh hidup dia dah tak lama, dia nak habiskan masa dia dengan menunggu solat. Dia tak payah buat apa-apa, tunggu solat je. Lalu Abdullah bin Hubaib ni dia kata, aku ingin mati ketika aku berada dalam masjid. Riwayat Ibn Sa'ad atau Tabaqat Al-Kubra, dia kata, aku nak mati waktu aku dalam masjid ni. Dia nak mati dalam keadaan dia tengah menunggu solat. Yalah mungkin dia tidak ada sebarang komitmen, dia dah tua, tak ada kerja dan semisalnya, dia boleh lah. Jadi tuan-tuan yang ada komitmen, jangan pula nak duduk kat masjid je. Kesian makcik-makcik kat belakang tu. Tengah hari tak balik makan. Kenapa tak balik bang? Ya, tak apalah, biarlah mati kat masjid. Jangan macam tu. Masjid tengok keadaan kita. Kita usaha semampu kita. Sebab pada tubuh badan kita ada hak juga. Ahli keluarga kita ada hak juga. Jadi tengok keadaan kita. Kita nak ambil motivasi daripada kisah ulama' salaf ni. Macam mana dia nak berusaha untuk dia mati dalam keadaan dia menunggu solat. Dan orang yang menunggu solat ni tuan-tuan, kalau dah kita tunggu solat, takkanlah kita duduk saja.
duk borak-borak pula. Tak. Jadi bila kita tunggu solat, maka kita akan banyak benda yang berfaedah kita boleh buat. Misalnya Nabi SAW sebut dalam sebuah hadis riwayat Ahmad daripada Anas bin Malik. Nabi SAW sebut, inna du'a, sesungguhnya doa, la yuraddu bainal azan wal iqamah. Sesungguhnya doa tidak ditolak antara azan dan iqamah. Jadi bila kita tunggu solat, antara perkara yang boleh kita isi ialah membanyakkan doa. Imam dah azan, kita masuk masjid, imam boleh iqamah, kita tunggu. Nak buat apa? Main phone? Jangan. Doa ke Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi SAW kata, sesungguhnya doa antara azan dan iqamah tidak ditolak. Fad'u, maka berdoalah. Mintalah dekat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu fadilat duduk menunggu solat. Tapi mungkinlah ada di kalangan kita kata, macam mana ustaz nak duduk tunggu solat, kami kerja. Waktu rehat pun singkat. Kalau dah waktu asar tu memang tak dapat nak tunggu solat. Habis kerja pun dah pukul 5, memang dah masuk waktu. Maksudnya masuk je surau terus solat dah. Tak ada tunggu-tunggu solat dah. Kadang-kadang solat dalam perjalanan, singgah dekat Petronas lah dan semisalnya. Kadang-kadang maghrib pun dalam perjalanan. Tak sempat nak tunggu-tunggu solat. Jadi pertama tuan-tuan, kita usahalah. Kalau tak dapat duduk dalam masjid, contoh kalau asar tu, dan lepas solat asar tu kita dah ambil wuduk. Pastikan dalam hati kita tu, dalam hati kita nak tunggu solat maghrib tu. Sambil mandu kereta, sambil drive tu. Mungkin nanti sampai kat surau mana ke, stesen minyak mana, waktu maghrib. Kita bukan duduk kat tempat solat, tapi dalam kereta. Semoga Allah jadikan kita tengah memandu tu, kita dalam keadaan duduk menunggu solat juga. Sebab hati kita dah melekat kat solat. Saya nak nukilkan pendapat para ulama, huraian para ulama apa maksud menunggu solat. Imam Al-Mubarakfuri dalam Tuhfatul Ahwazi, syarah kepada Sunan Tirmizi, dia menyatakan menunggu solat ini bermaksud apabila seseorang telah mendirikan solat berjemaah atau bersendirian, dia menanti waktu solat yang seterusnya. Wa yu'alliku fikrahu biha. Fikirannya terfikir-fikir tentang solat. Tak kira ketika tu dia tengah duduk kat mana, dekat dalam satu tempat duduk yang lain ke, atau kat rumah ke, maka fikirannya menanti solat. Jadi tuan-tuan, maksudnya nak dapat fadilat menunggu solat ni, kalau kita tak mampu duduk menunggu didirikan solat fardu tu, paling kurang biarlah solat tu ada dalam fikiran kita. Siapa orang yang solat ni ada dalam fikiran dia? Apa bukti solat ni sentiasa ada dalam fikiran dia? Dia buat apa perancangan agenda ke, solat mesti ada dalam tentatif. Contoh, kita buat satu event, majlis, kita mesti letakkan solat dekat mana, bila nak solat. Bukannya kita buat satu majlis, okey, pagi sampai petang solat, pandai-pandai lah masing-masing yang solat. Dah besar kan, pandai-pandai lah masing. Yang ada tentatif, okey, waktu rehat, lepas tu sambung balik pembentangan, lepas tu bersurai. Waktu zuhur tak sebut pun bila. Yelah, memanglah orang akan solat waktu rehat, tapi kalau kita ni benar-benar memikirkan tentang solat, kita akan cuba pastikan solat tu bukan pada waktu, orang kata tunggu waktu lapang. Kita memang sediakan satu waktu yang khas dalam tentatif program kita, ini waktu solat. Tak boleh lajak. Tak boleh ada program lain waktu tu. Ini waktu solat, kita khaskan untuk solat. Semua peserta solat jemaah. Itu bukti dalam otak kita, fikiran kita sentiasa ternanti-nanti waktu solat. Tapi kalau orang yang solat ikut dan dia, kalau sempat, itu memang orang yang tak menanti solat lah. Bila teringat baru solat, itu bukan orang yang menanti solat. Jadi paling kurang pastikan fikiran kita sentiasa terikat dengan solat, ternanti-nanti waktu solat. Al-Imam Anwar Shah Kashmiri dalam Al-Arful Syazi, dia menyatakan, sebahagian ulama salaf, dia menggalakkan lepas solat fardu keluar daripada masjid, bukan duduk-duduk je. Yalah, buat kerja dan sebagainya. Lalu disebutkan sebahagian ulama berkata, sesungguhnya orang yang keluar dari masjid selepas menunaikan solat dalam keadaan hatinya terikat dengan masjid.
mu'allaq bil masjid, terikat, maka dia seperti orang yang sedang mendirikan solat. Orang yang keluar masjid tapi hati dia terikat dengan masjid, maka semoga dia termasuk juga dalam orang yang mendapat fadilat menanti solat ini. Sebab apa dia kata macam ni? Ini berdasarkan hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim berkaitan 7 orang yang mendapat naungan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak. Pertama, al-imamul adil, pemimpin yang adil. Yang kedua, wasyabun nasya'a bi ibadatillah. Siapa yang dapat naungan Allah pada hari kiamat nanti? Pertama, imam yang adil, pemerintah yang adil. Yang kedua, pemuda yang membesar dalam keadaan beribadah pada Allah. Yang ketiga, warajulun, seorang lelaki qalbuhu mu'allakun fil masajid, seorang lelaki yang hati dia terikat dengan masjid. Jadi berdasarkan hadis ini, Anwar Shah Kashmiri menyatakan orang yang termasuk dalam menanti solat ni termasuklah orang yang hati dia terikat dengan masjid. Jadi tuan-tuan, yang terbaik kalau mampu duduk tunggu solat. Bersedia untuk solat di awal waktu, berwuduk, bersiap sedia, dan banyakkan doa dan buat amal ibadah ketika itu. Kalau tak mampu, pastikan hati kita sentiasa terfikir tentang solat, menanti waktu solat yang seterusnya. Yang ketiga tuan-tuan, yang ni maksudnya ini golongan yang ketiga ni yang terakhirlah untuk malam ni. Ramai lagi insya-Allah kalau ada rezeki kita huraikan. Malaikat mendoakan orang-orang yang berada di saf hadapan ketika solat. Malaikat mendoakan orang yang berada di saf hadapan ketika solat. Kita lihat hadisnya. Al-Imam Ibn Majah meriwayatkan dalam sunannya bahawa Al-Bara' bin Azib berkata, aku mendengar Nabi SAW bersabda, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala saffil awal. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat, mendoakan kepada orang-orang yang berada pada saf yang pertama. Ada perbahasan para ulama, apa maksud Allah berselawat? Dia memuliakan orang tersebut. Jadi kita sambung selepas azan insya-Allah. Allah.
La haula wala quwwata illa billah. La ilaha illallah salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wa rabba hazina wa tiqam salatil Muhammad wasiratul fadilah. Qaditu ila rabba bi islami din Muhammadin sallallahu. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam riwayat Al-Bara' bin Azib, Nabi SAW sebut, sesungguhnya Allah dan malaikatnya mendoakan yusalluna ala saffil awal, berselawat kepada orang-orang yang berada di saf yang pertama. Tuan-tuan, bila Allah Subhanahu wa taala berselawat, bukan maksud Allah berdoa. So, berdoa ni kita minta. Allah nak minta kat siapa pula? Allah yang bagi pahala semisalnya. Jadi para ulama huraikan, bila Allah berselawat ke atas satu hamba, maksudnya Allah memuliakan dia. Itu antara penjelasannya adalah Allah memuliakan dia, Allah menurunkan rahmat kepada dia. Manakala malaikat pula, bila dimaksudkan malaikat berselawat kepada seseorang, maka malaikat mendoakan orang tersebut. Jadi dalam hadis ni Allah Subhanahu wa taala dan malaikat berselawat kepada orang-orang yang berada di saf yang pertama. Jadi kata Al-Mulla Ali Al-Qari, dia menyatakan sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat dengan maksud apa? Allah menurunkan rahmatnya ke atas orang yang berada di saf pertama, dan malaikat pula mendoakan untuk orang-orang di saf pertama dengan taufik dan kebaikan-kebaikan yang lain. Jadi tuan-tuan, untuk khususnya kaum lelaki, bila kita datang masjid, cubalah untuk berada di saf yang paling hadapan. Perempuan janganlah pula sedih, macam mana ustaz kami nak saf hadapan? Sesat kau perempuan kat saf pertama. Sebab memang sebaik-baik saf perempuan kat belakang lah. Jangan. Jadi maksudnya untuk khas untuk kaum lelaki. Dan perempuan bila berada di tempat yang tertutup macam ni, penuhkanlah juga hadapan tu. Jangan pula bila dikatakan terbaik, saf terbaik tu wanita kat belakang sekali, dia pergi penuh kat pintu tu. Jangan. Maksudnya yang belakang tabir ni lah, terpisah daripada lelaki. Jadi Al-Imam Ibn Hibban dia bawakan hadis ni, dia letakkan bab penjelasan tentang keampunan Allah Subhanahu wa taala dan permohonan ampun para malaikat bagi orang yang solat pada saf yang pertama. Jadi malaikat doakan keampunan untuk kita, Allah Subhanahu wa taala berikan keampunan untuk kita kalau kita solat di saf pertama. Jadi macam mana ustaz, sampai saf pertama dah penuh? Alhamdulillah ramai orang penuhkan saf pertama. Kami dah datang awal ustaz. Ada peluang tak nak dapat doa malaikat kalau duduk saf kedua? Ada. Kita lihat hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, hadis sahih li ghairihi, daripada Abu Umamah, dia berkata Nabi SAW bersabda, innallaha wa malaikatahu yusalluna ala saffil awal. Sesungguhnya Allah dan malaikat berselawat ke atas orang yang berada di saf pertama. Lalu para sahabat dengar, dia kata, ya Rasulullah, wa ala thani, wahai Rasulullah, macam mana dengan orang yang dekat saf kedua? Nabi SAW ulang lagi, sesungguhnya Allah dan malaikatnya berselawat ke atas orang di saf pertama. Para sahabat tak puas hati juga lah nak dengar lagi. Ya Rasulullah, macam mana orang yang kat saf kedua? Lalu Rasulullah SAW kata, sesungguhnya Allah dan malaikat berselawat ke atas orang yang berada di saf pertama. Nabi SAW ulang juga, selawat Allah dan malaikat ni untuk orang yang berada di saf pertama. Tapi para sahabat tak berhenti tanya. Sebenarnya mereka nak haraplah supaya orang saf kedua pun dapat juga doa malaikat ni. Dia kata, ya Rasulullah wa ala thani, ya Rasulullah, macam mana dengan orang yang kedua, saf kedua? Lalu jawab Nabi SAW, wa ala thani, begitu jugalah orang-orang yang berada di saf yang kedua. Jadi tuan-tuan, orang-orang yang kat saf kedua jangan sedihlah, dapat juga doa daripada malaikat. Tapi pastinya tak sama ganjarannya dengan orang yang berada di saf yang hadapan sekali. Kemudian Nabi SAW sebut, sawu sufufakum, luruskan saf kamu, wahadhu baina manakibikum, samakan antara bahu-bahu kamu, walinu fi aidi ikhwanikum, berlemah lembutlah pada tangan saudara-saudara kamu. Maksudnya bila kita nak rapatkan saf tu, janganlah kasar-kasar. Begitu juga bila merapatkan saf tu, bukan maksud berhimpit-himpit sampai orang nak solat pun susah.
Nak duduk tahiyat akhir pun tak dapat. Maksudnya berlemah lembut dalam merapatkan saf tersebut. Kemudian kata Nabi SAW, wasuddul khalal, tutup ruang kosong. Jangan bagi ada ruang kosong. Fa inna syaitan, sesungguhnya syaitan, yadkhulu fima bainakum bimanzilatil hazaf. Syaitan ni dia masuk ke antara ruang yang ada antara kamu. Selebar anak kambing. Sebesar anak kambing syaitan tersebut. Dia macam mana besar syaitan tak tahulah. Nabi SAW beritahu syaitan tu sebesar anak kambing. Jadi tuan-tuan, itulah berkaitan dengan orang yang mendapat doa para malaikat. Kita baru sebutkan 3 doa para orang yang mendapat doa para malaikat. InsyaAllah jika direzekikan Allah Subhanahu Wa Taala pada masa hadapan, kita akan sambung lagi lah siapa orang yang mendapat doa para malaikat. Wallahu alam. Kita sudahi majlis kita dengan tasbih kafarah. Sebelum tu ada soalan ke? Kaum ibu ada soalan? Tak ada. Jadi kita sudah dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.